Okey, ini cepat. Kadang-kadang ada pelajar boleh cepat, ada pelajar dia tak faham kan kadang-kadang sangkutkan cepat. Kita buat cara lambat. Ada dua cara. Cara lambat sikit, tapi cara ni lebih selamat, iaitu kita pakai macam biasa cara nombor. Kan cara nombor, nomborkan semua bahagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kemudian kita buat satu-satu. Contoh yang pertama, tutup P, tutup P. Tutup semua P. Yang tinggal apa? 4 dengan 5. Letak nombor dia. 4 dengan 5. Kemudian Q. Mana Q? Ini seluruh kawasan wilayah Q ni kita ambil nombor dia. Seluruh kawasan wilayah Q adalah 3, 4, 5, 6 dan 7. Semua sekali. Kemudian R pula. R ada 3 orang. 2, 3, 4. Ini yang mudahlah. Kan? Okay. Seterusnya buat apa? Kita tengok dalam matematik. Kurungan kita kena buat dulu. Kurungan jumpa persilangan. Persilangan ni maksudnya N, macam bentuk N, kamu kena cari benda yang sama. Huruf yang sama dulu. Apa huruf yang sama? Sama kat sini adalah 4 dan 5. Dan kesimpulan kita kat sini 4 dan 5 hasil dia. Okay? Kemudian ini union. Gabung. Gabung maksudnya kita kena gabungkan yang kita dah dapat ni dengan R semua. Jadi gabungkan semua. Yang ini yang kamu kena lorek. Siapa? 2, 3, 4 dan 5. Sama macam tadi. Cuma tadi laju sikit. Yang ini kita slow sikit. Lorek. Lorek. Dekat ruang jawapan kamu tu lah. Lorek. Tak payah lukis semula. Saya nak tunjuk kamu, saya lukis semula. Siap. Ini kaedah ni, kaedah mudah. Okey. Ini contoh yang pertama lah. Saya rasa kamu dah biasa buat set. Jadi set bagi saya 3 markah kita kena confirm dapat. Kamu kena confirm dapat 3 markah. Dia tak banyak soalan pasal set. Okey. Saya terus masukkan dekat soalan nombor 2. Ini antara soalan yang favorite juga sebab kamu tak belajar dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu topik yang melibatkan apa? Isi padu. Okey, isi padu. Boleh yang mana boleh nampak, boleh tengok, boleh ambil kertas, cuba buat dulu kejap. Sebab saya akan pause kejap untuk memberi laluan kepada kita kena hormat azan akan berkumandang. Okey. Okey, soalan kedua kalau kamu tengok ini melibatkan kita panggil dia solid geometry. Nombor 2 adalah pepejal pepejal geometri. Pepejal geometri ni dia melibatkan yang biasa kalau dia tanya pasal isi padu, yang ini mudah. Kalau tanya pasal isi padu mudah. Tapi kalau dia tanya biasanya melibatkan luas permukaan, yang ini agak susah sikit lah. Susah sikit bahasa banyak. Jadi saya rasa saya tengok pattern untuk kamu punya banyakkan cubaan, dia banyak menggunakan isi padu. Jadi mungkin soalan tahun ni bagi kamu untuk soalan jenis ni kena mudah sikit lah. Cuma kalau dia tukar kebat, cuma cerita je berbeza. Benda dia memang dia akan tanya pasal isi padu. Contoh soalan ni bila dia minta pasal isi padu, pertama kamu tengok formula semua diberikan. Cuma kamu kena faham kat mana nak cari formula tu. Okay, tengok. Rajah 2 menunjukkan sebuah prisma tegak. Trapezium JKLM ialah keratan rentas seragam prisma itu. Ingat, trapezium ialah keratan rentas. Bila dia sebut je isi padu prisma tegak, kamu terus pergi kat depan, kamu starting tu ambil formula terus. Isi padu prisma. Terus. Salin je formula dia. Dia kata apa? Luas keratan rentas darab dengan panjang. Terus. Okey. Jadi kat mana dia punya keratan rentas? Keratan rentas ni dia bagi tahu, dia kata trapezium. Kalau dia tak bagi tahu pun, keratan rentas adalah benda yang sama. Contoh kat sini kamu tengok. Okey, trapezium ni kamu tengok, dia benda yang sama. Yang lain semua tak sama. Kiri kanan
sengit-sengit. Atas bawah kecil besar. Yang ini saja kita panggil dia benda yang sama. Ini kita panggil dia keratan rentas. Okay? Bila ni keratan rentas, jarak antara kedua-dua keratan rentas ini. Ini jarak antara kedua-duanya. Benda ni yang kita panggil dia panjang. Dia duduklah macam mana bentuk, tak kisah. Cuma kalau dia tegak, kadang-kadang kita panggil tinggi. Dia tidur, namanya panjang. Jadi kat sini, biasanya apa saya buat? Saya lukis. Keratan rentas bentuk apa? Trapezium. Saya lukis trapezium. Ni dalam exam jawab macam ni. Lukis trapezium tu. Darab dia punya panjang. Berapa panjang dia? 13. Darab 13. Nampak? Lepas tu maklumat apa dia bagi? Trapezium. Bentuk trapezium. Apa formula luas trapezium? Bagi tengok lagi dekat formula. Dia bagi luas trapezium. Yang kamu, kalau kamu hafal pun senang kan. 1/2 A campur B darab dengan C. Darab dengan C ataupun dia punya tinggi. Jadi kalau trapezium kita duduk macam ni, yang selari dua ni adalah A dan B. Maka yang ini adalah C. C dia punya tinggi. Sama tak dengan gambar ni? Sama. Kita masukkan saja. Yang kat sini, cerita dia X. Yang dekat bawah, 3X tolak 6. Yang dekat atas, X tambah 1. Okey. Berapa dia bagi isi padu? Isi padu dia bagi kat situ adalah 487.5. Nampak? Jadi apa soalan ni? Apa special dia? Dia combine dua topik. Pepejal geometri memang ada. Tapi dia combine dengan topik apa? Algebra. Biasanya dia boleh melibatkan apa? Kuadratik. Jadi masukkan terus. 487.5 sama dengan apa formula trapezium? 1/2. Kemudian apa? A campur B tambah. Atas dengan bawah tambah. Bila kita tambah, kita boleh tambah terus macam ni, tengok. 3X tambah X. Jadi tulis terus 4X. Supaya tak banyak-banyak. Bila banyak pening. Kemudian 1 tolak 6. 1 tolak 6. -5. Nampak? Kemudian darab dia punya tinggi. Berapa tinggi dia? X. Kemudian darab lagi dengan panjang dia. Darab dengan 13. Okey. Kemudian kamu akan nampak ada nombor kat sini. Yang ini nombor. Macam mana nak selesai benda ni? Kan? Nak selesai sini biasanya kita kena buat kuadratik. Okey. Kalau 1/2 macam ni, dia tak ada tambah tolak tau kat sini. Jadi, untuk memudahkan kamu, 2 ni kita akan pindahkan ke sebelah. Bila dia pindah, dia apa? 2 pindah sebelah, dia akan jadi darab 2. Potong dia. Okay. 13 pun sama juga. Darab. Kita potong 13, bawa ke sebelah. Dia akan jadi bahagi 13. Okay. Nampak? Kemudian ambil kalkulator, kita kira tu dulu. Yang mana kita boleh kira, kita kira dulu. Ambil kalkulator. Saya pun guna kalkulator. Soalan ni saya tak pernah buat gini. Tadi saya, macam saya bagi tu tadi lah. Saya ambil je. Kita bincang dia tengok macam mana. Okey, 2 darab dengan 487.5 bahagi dengan 13. Kita akan dapat kat situ 75 sama dengan 4x tolak 5x. Okey, kemudian kurungan. Kan? Kurungan tu mana? Apa nak buat kurungan? Kurungan tu kita kena kembangkan. Cuma bila X kat belakang, kita kembang dia tu balik. Jadi 4X jumpa dengan X kat sini. Kita tengok. Okey. Kita akan dapat 4X kuasa 2 tolak dengan 5X. Jadi dalam kuadratik, kamu kena tahu dia mesti sama dengan kosong. Di 75 ni pindah je ke sebelah. Jadi tolak 75. Okey. Macam mana kamu faktor, kita tak tengok. Kan? Macam mana kita faktor, kita tak tengok. Ambil kalkulator faktor je. Bagi je jawapan. Dia tak kisah. Kan? Okay. Jadi kita ambil kalkulator, kamu faktor je. Kalkulator. Pakai faktor kuadratik tu, yang mod equation kamu tu. Masuk saja. A kita berapa sini? 4. A 4. B -5. C -75. Okay. Kalau kamu perlu yang mana lemah kalkulator, nantilah. Habis sekarang nanti boleh bagi tahu. Saya mungkin insyaAllah boleh cubalah dengan Abang Akil. Kita cuba buat kelas yang melibatkan kalkulator saja.
Jadi jawapan akan dapat negatif 3.75 dan 5. Okay? Sebab unit dia cm, kita tak ambil negatif. Kita ambil apa? Ambil yang ini saja jawapan. Kamu garis macam ni je, dia dah kira betul lah jawapan. Kan? Jangan ambil yang ni. Kalau biar, tak boleh. Kalau biar kamu kena, lagi baik kamu tulis oleh sebab itu X yang kita ambil sama dengan 5 cm. Ini terbaik. Okay? Tadi saya tengok siapa tadi. Okay, tapi tak. No, C. Okay, C ni kat sini. Formula dia. Kan? Yang C tu. Tinggi dia. C adalah tinggi formula. Kadang-kadang ada pakai H, ada pakai T. Kan? Dekat sini. Tinggi dia. Sebab tu nilai itu adalah X tu. Sebab tu kamu tengok saya ambil kat sini 1/2. Yang ini campur yang ini, darab yang ini. Okay? Yang ini apa? Panjang. Panjang adalah jarak antara kedua-dua trapezium. Jarak. Okay? Factorize tak payah buat. Kan? Kemungkinan tak payah tunjuk bracket-bracket, tak payah tunjuk, tak ada markah. Zaman sekarang semua kalkulator dah digunakan, tak payah tunjuk. Kecuali soalan tu spesifik, dia kata faktorkan kuadratik tu. Faktorkan, kena tunjuk. Kalau dia kata cari nilai, selesaikan, tak payah tunjuk. Kan? Dan markah dia, cuba kamu tengok markah dia. 4 je, tak banyak mana pun. Banyak kita buat ni. Kan? Nak faham soalan satu benda. Nak masukkan formula yang betul satu benda. Jalan kerja kuadratik satu. Jawapan betul satu. Okay? Dan biasanya dalam SPM, masa kita semak jawapan kamu, saya tengok ni dulu. Jawapan betul. Kalau jawapan betul, jalan kerja lebih kurang, ya saya tengok. Bagi ni, tutup, bagi 4 markah. Kan? Banyak nak cek, beratus ni nak cek, bukan satu. Kan? Sekarang pula kena scan. Kamu scan, jawapan kamu akan di-scan. Saya cek guna laptop, satu-satu tengok. Kan? Jenuh kalau nak tengok satu-satu. Dia kalau jawapan betul. Tapi bila jawapan kamu salah, kami kena tengok jalan kerja untuk memberi jawapan. Okay? Pemeriksa bukan nak tolak markah tau. Kamu kena ingat. Pemeriksa nak bagi markah. Nak cari juga. Cuma kadang-kadang tak jumpa. Sebab tu kamu kena buat something. Buat je. Buat je. Kan? Ujian yang pertama bagi pemeriksa, dia tak boleh kejam. Okay? Tengok terus nanti kita masuk ke nombor 3. Nombor 3, kamu tengok soalan. Yang ini juga antara topik yang sangat-sangat kena skor. Kena skor. Okay? Penaklukan logik memang kena skor. Nombor 3 kan. Ini memang ada dalam bahagian A. Ceklah mana-mana. Kan? Saya pun garanti soalan ni masuk. Tapi dia banyak bahagian tak tahu yang mana. Okay? Jadi kali ini penaklukan logik. Okay? Bagi pelajar yang lemah matematik, tak pernah lulus kan, dia concentrate bahagian A saja pun dah cukup dah. Kan? Lepas tu buatlah sikit bahagian B. Bahagian B ada soalan mudah. Contoh macam buat graf apa semua, ada soalan mudah, buat plan. Itu kita akan bincangkan kemudian nanti kan dalam kelas. Okay? Soalan yang pertama, tuliskan 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Kalau dia keluar soalan 2 implikasi ni, alangkah seronoknya. Alangkah seronoknya. Sebab apa? Soalan yang melibatkan 2 implikasi. Syarat pertama, dia mesti ada something A, dan perkataan yang penting adalah jika dan hanya jika B. Nampak? Jadi benda penting apa? Jika dan hanya jika. Itu soalan dia. Jadi jawapan kamu kena buat apa? Jawapan kita kena buat jika A, maka B. Satu lagi, terbalikkan je. Jika B, maka A. Nampak? Ini kalau dia nak 2 implikasi, sangat mudah. Tapi tahun ni saya tak target yang ni. Tak target. Tapi kadang-kadang yang tak target masuk. Kita buat ya tak apa. Tengok kat mana? Sini. Jika dan hanya jika. Nampak? Bila kita jumpa jika dan hanya jika, if and only if ni, jadi semua benda yang di depan ni adalah A kita. Dan di belakang ni adalah B. Macam tu. Jadi kamu hanya perlu salin semula jawapan dekat ni. Tengok betul-betul. Nampak? Dia bagi 2 line. Nampak? 2 line biasanya tak ada masalah. Boleh buat macam ni. Jika atas maka bawah, boleh. Ni implikasi 2. Jika atas maka bawah, boleh. Nak tulis panjang terus pun boleh. Kita mula dengan siapa? Mula dengan A yang kat depan. Tapi ingat, salin betul-betul. Jangan shortcut. 5 ialah pintasan Y bagi
garis lurus Y sama dengan MX tambah C, koma, pergi markah dia, C sama dengan 5. Satu markah. Kemudian buat apa? Terbalikkan. Yang C sama dengan 5 dulu, koma, 5 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Yang ini yang biasa. Yang biasa, standard. Okay? Yang paling mudah dalam topik ni. Okay? Kemudian, kalau dia keluar yang ini, nampak? Kesimpulan secara induktif ni, ataupun kadang-kadang bahasa Melayu dia tukar jadi aruhan. Yang ini pun, ya Allah, yang ini bonus sebonus-bonusnya. Bonus sebonus-bonusnya sebagai kamu. Itu namanya bonus sebonus-bonusnya. Dan ada 2 jawapan yang akan diterima. Kan? Kalau kamu jumpa nombor-nombor macam ni, apa kamu buat? Dekat sama dengan ni kamu garis. Yang sebelah kiri yang sikit ni kita tak ambil. Buang. Tak ambil. Okey? Yang belah kanan ni kita ambil. Senang je. Nama dia buang yang keruh, ambil yang jernih. Kan? Yang sama, salin. Yang tak sama, tak sama. Letak N. Campur. Yang sama, ambil. Dah. Lepas tu koma, kalau koma yang terbaik, koma titik. Kalau lupa titik, koma saja pun tak apa, dia terima. N tu siapa? Siapa N kamu? N kita adalah mula dengan 0, 1, 2, 3. Okey? Yang ini jawapan yang diterima. Tapi ini bukan jawapan kelas pertama. Bukan jawapan kelas pertama. Nampak? Tapi diterima. Okey? Dia kena hati-hati apa Hana okey, tak apa, mungkin kamu type tu tak dapat dia punya apa? Dia punya kuasa kan? Tak apa, tak ada masalah Okey, jawapan kelas pertama macam mana? Jawapan kelas pertama sebenarnya N ni adalah bilangan ke berapa? Kan? N ni adalah bilangan ke berapa? Contoh orang lumba lari. Bila orang lumba lari, adakah orang dapat nombor kosong? Tak ada. Mana ada dapat nombor kosong? Kan? Dia mula dengan nombor apa? Nombor 1. Kan? Okey, contoh yang ini kamu tulis ni dapat markah penuh dah tau. Bukan tak ada tolak markah, tak ada tolak langsung. Ini dah betul. Kan? Cuma ada pelajar dia faham, cikgu N sebenarnya tak eloklah kita letak kosong buat 1. Tak ada masalah. Dia ubah sikit saja. Dia buat 3 kat situ, kan? Kemudian kat sini dia buat N tolak 1. Tambah 2. Kemudian dia bagi N dia pula, N dia mula dengan 1, 2, 3 ... Ini kelas pertama. Nampak? Jawapan. Tapi markah tak ada beza pun. Tak ada beza. Ni boleh, ni boleh. Tak ada masalah. Kecuali, sebab kenapa saya buat macam ni? Apabila soalan dia buat dalam bentuk kebat. Dalam bentuk kebat, kamu pernah jumpa soalan. Contoh dia susun anak mancis ke, susun-susun kan. Dia kata ini susunan yang pertama, kedua, ketiga. Nampak? Bila dia buat macam tu, N tak ada kosong tau. N start nombor 1. Itu beza dia. Kan? Boleh jumpa soalan. Tapi kalau okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok terus kita boleh buat. Dapat markah terus. Markah berapa? Markah penuh 4. Jadi tadi kita dah dapat, yang ni pun 4. Terus lagi 4. Okey. Jadi kita terus masuk ingat. Tengok apa masalah kat sini? Pelajar menjawab di sini, tak tulis sini. Tu pun ada masalah juga kan. Orang suruh tulis sini, dia tulis sini seronok. Dia tulis dah, dia lupa. Jangan risau. Dalam exam kalau kamu terlupa tulis, sebab tu apa saja kamu conteng dekat ruang jawapan, buat cantik-cantik. Kan? Okey. Okey, Aminah kan. Kalau buang kosong memang kena tolak 1. Ya Aminah, sebab apa? Kosong ni tak boleh ubah nilai dia. Jadi kalau kita jadikan N yang pertama 1 nak jadi kosong, maksudnya 1 tolak 1 dia tak akan jadi kosong. Nampak? Kan? Jadi sebab tu sebagai tahu kamu, ini jawapan kelas pertama. Tapi kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu buat macam ni je, warna hijau ni. Buat macam ni je. Nampak? Markah penuh, jangan risau. Dia tak tolak. Kalau 4 markah, 4 dapat. Nampak? 1, 2, bawah berapa markah? 2 markah. Markah penuh, 4 markah.
Okay? Cuma yang saya target tahu ni, saya nak cerita sikit lah yang saya target. Untuk topik ni. Untuk bahagian ni, penaklukan logik yang saya target. Apa beza merah dengan hijau? Beza dia sebab N saja. Yang ini mula dengan kosong, ini mula dengan satu. Bila mula dengan satu, kita kena tolak satu. Sebab asal dia kosong. Okay? Kalau dia asal dia satu, tak payahlah buat macam ni. Itu direct. Itu je beza dia. Okay? Yang ni saya target. Kamu ambil nota ni. Target. Yang saya target untuk topik ni sebab benda ni saya target kenapa? Benda ni baru diperkenalkan dalam silibus kamu. 4 ekor ni. 4 ekor ni kita panggil dia yang pertama implikasi. Yang kedua akas. Yang ketiga songsangan. Yang keempat kontra positif. Ini kena ingat. Ini memang saya target. Tapi tak tahu yang mana satu. Contoh soalan, dia kata, dia bagi implikasi dia kata jika A maka B. Kenapa? Kenapa? Susun macam ni kan? Okay. Akas apa maksud akas? Akas maksudnya terbalikkan yang ini. Terbalikkan ni. Maksudnya kita akan buat jika B maka A. Kalau dia minta akas, apa yang dia bagi asal soalan ni kamu hanya terbalikkan. Itu namanya akas. Okay? Songsangan pula, apa kita buat songsangan? Songsangan ni simple je. Kenapa saya susun macam ni? Songsangan dia akan nafikan benda ni. Bila kita nafikan benda ni, kita letak terus. Jika bukan A, maka bukan B. Kontra positif, dia akan nafikan atas ni. Jadi jika bukan B, maka bukan A. Kamu hafal benda ni. Ini memang saya target. Kalau masuk, alhamdulillah. Nafi itu maksudnya tidak. Tidak ataupun bukan. Betul. Okey? Kita tengok. Contoh. Ini lebih kurang lah kamu tengok nanti. Kemudian seterusnya kita masuk terus. Sebab masa kita tak ada banyak ni. Nombor 4. Ini antara soalan-soalan yang memang pelajar sepatutnya tingkatan 5 boleh buat. Cuma kamu kena ingat, kita bukan target nak dapat 100%. Contoh kalau 5 markah, aim yang pertama, mesti ada markah dulu. Sekurang-kurangnya 2. Kalau 5, macam dekat-dekat separuh, tak boleh 1 je. Jadi macam mana nak dapat? Simple je. Pada rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS dilukis pada satu satakan teks. PQ adalah selari dengan RS. Dan jarak RS adalah 5 unit. Okey, yang pertama kat sini. Ini soalan dahsyat sebenarnya, bukan senang soalan ni. Okey. Soalan dia, nyatakan koordinat S. Seterusnya cari persamaan garis lurus. Nampak aja persamaan garis lurus, kamu terus tulis untuk Y sama dengan MX tambah C. Tulis je dulu. Ini persamaan garis lurus. Nampak? Tulis dulu. Okey. Sebab tu dia minta S dulu. Kalau S tak ada, tak boleh buat persamaan dia. Sebab bila persamaan, M kita adalah apa? Kecerunan. M adalah kecerunan. Terus buat. Ni kamu salin je. Dapat soalan ni, buat benda ni, lepas tu buat M. Letak je formula dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dia ada 2 formula. Tapi saya pakai yang ni je. Supaya senang, tak pening-pening. Okay. Kemudian, dia ada bagi apa? Kena dapat macam mana? Kira S. S dia kata kat situ, jarak RS adalah 5. Jarak maksudnya panjang ni. 5. Okay. Bila melibatkan jarak dan ada segitiga bersudut tegak. Ni segitiga bersudut tegak namanya. Ya, kamu kena ingat. Yang ini dia dah pergi topik lain. Tu dia kacau kat sini. Iaitu apa? Teorem Pythagoras. Nampak? Bila teorem Pythagoras, dia akan bagi dalam SPM. Bila Pythagoras ni bukan tanya direct soalan dia, tapi dalam soalan lain. Dia akan bagi sifir yang mudah-mudah yang kamu patut hafal. Iaitu yang pertama kamu kena hafal adalah 3, 4, 5. Ni kena hafal. Yang kedua kamu kena hafal adalah 5, 12, 13. Nampak? Kemudian kamu kena tahu macam mana kalau dia bagi nombor-nombor pelik-pelik, macam mana kita nak cari panjang ni, hypotenuse. Bahasa Melayu, hypotenuse kot dia je. Saya pun tak tahulah. Hypotenuse. Hipotenus, yang ini X, yang ini Y. Yang ini kamu boleh kira dengan menggunakan pol.
X, Y. Okay. Pol ni ada kat kalkulator kamu. Pol ni ada kat kalkulator kamu dekat shift tambah. Okay. Ni soalan ni tak ada kaitan pun. Ni saya bagi extra. Contoh, tiba-tiba kamu jumpa pelik, dia bagi panjang dia. Dia bagi panjang kat sini 7. Kan? Dia bagi panjang sini 15. Kamu berapa kat sini? Kamu ambil kalkulator, kamu tekan je. Shift tambah, dia keluar pol tu. Kan? Kemudian kamu tekan je 15,7. Tekan je. Dia terus keluar jawapan. Berapa panjang tu? Sebab tak payah pakai formula. Sebab dalam SPM kamu tak ada belajar teorem Pythagoras pun. Tak payah bagi formula yang punca kuasa 2 semua. Tak payah tunjuk. Tak ada markah pun. Okay? Jadi contoh soalan macam ni. Kamu akan nampak kat mana? Tengok. Yang ini tinggi dia 4. Ini 5. Yang patut kita hafal. Yang patut kita hafal apa? 3, 4, 5. Paling mudah sekali 3, 4, 5. Jadi kalau sini 4, sini 5, sini 3. Dia tak akan bagi susah. Kenapa? Cuba tengok markah dia. Markah ni 5. Topik koordinat. Bukan Pythagoras theorem. Tak bolehlah tanya Pythagoras theorem yang gila-gila sangat. Kena tanya mudah je lah. Dia punya apa? Kita panggil apa? Tumpang sekejap topik ni. Ingat semula form 3. Itu saja. Nampak? Bila dah dapat sini 4, sini 3, mudah. Kita terus boleh dapat dia punya apa? Kecerunan. Kalau sini 3 maksudnya koordinat sini adalah apa? 3, 0. Kalau nak pakai formula ni boleh. Formula yang satu lagi pun boleh. Pintasan. Okay? Terus kamu buat kat sini. Ingat. Bila soalan tanya persamaan, kita kena directly buat tunjuk kat dia macam mana cari kecerunan dulu. Kecerunan kita pakai yang mana? Ni, 2 ekor ni. Mana Y2? Biasanya atas 2, bawah 1. Saya akan ambil Y2 kita 4. Y1 0. X2 0. X1 3. Sini akan dapat, tekan kalkulator akan dapat negatif 4/3. Tekan kalkulator je. Kan? Kamu dalam exam kadang-kadang ada setengah pelajar 4 tolak 0 pun dia blank tau. Jangan hapus saja nombor dia bagi, ambil kalkulator tekan. Orang nak kata apa, katalah. Kan? Tiba-tiba kamu 3/4 pun tekan. Tekanlah kalkulator kamu. Tekan je. Jangan peduli orang kata apa. Dalam exam apa-apa boleh jadi. 5 tolak 3 pun boleh sangkut. Nampak? Okey? Mana dapat 3? Ni. Kena hafal ni Nafisah. Nazifah. Kena hafal. Nampak? Bila kita nampak 5, 4, automatik seorang lagi 3. Kena hafal. Kalau tak hafal, dia jadi panjang cerita ni. Jadi markah 5 macam tak padan. Hafal ni. Dia biasa 2 ekor ni. Selalu masuk dalam SPM ni 2 ekor ni. 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Kertas 1 pun ada. 2 soalan. Okey? Dah dapat benda ni. Pergi masukkan kat sini, kasih. Masuk je. Y sama dengan M kita sekarang negatif 4/3X tambah C. Ni dah habis dah ni. Dah nak dapat full mark. Target kita dah lepas dah. Kita target 2 markah je. Dia dah dapat 3 dah. Nampak? Dapat nombor panjang. Tapi dah okay, shift tambah. Ni contoh. Ni jangan pakai untuk ni. Pakai untuk ni yang contoh. Jangan pakai untuk ni. Ini senang kamu hafal. Ni yang contoh. Contoh pakai terus je. Sekejap, saya tak ada kalkulator ni. Saya pakai iPad saya lebih kurang kalkulator saintifik ni sama juga. Kau pakai shift tambah. Okey, pol keluar XY macam ni. Kalkulator kamu, kalkulator baru dia keluar macam ni. Contoh soalan ni masuk je nombor dia 7 dan 15. Okey, sama dengan dia akan bagi macam ni lah. Yang panjang-panjang ni kamu tengok ni sudut. Ini sudut, ini panjang. Ini sudut. Nampak? Kalau soalan tanya sudut, kata 1 pun boleh kira dah. Kan? Jadi kat sini sebenarnya apa kamu dapat kat sini? Yang ini adalah ini saya terbalik, sorry. Dia sepatutnya X dulu baru Y. X 15. Y 7. Terbalik. Jawapan sama. Okey. Baru betul. Kat sini kamu tengok 16 ni panjang ni. 16.55. Kalau soalan kata 1 dapat, kamu tekan dapat terus. Kalau soalan tanya berapa sudut kat sini, kamu dah dapat sudut ni. 25 darjah. Nampak? Sudut pun dah dapat. Kalkulator kira, bukan kita kira. Kan? Kalau terbalik, jawapan depan sama, sudut salah. Sudut dia lagi. Itu saja.
Okey. Ini saya habiskan ni dulu kan. Bila dah dapat kecurunan masuk, kita tengok soalan dia. Cari persamaan garis lurus PQ. PQ yang mana? Yang ini. Kenapa cikgu pakai M sini? Sebab perkataan dia selari. Bila dia kata selari, kita pinjam. Selari maksudnya apa? Sama. Kecurunan dia sama. Jadi saya nak dapatkan C untuk PQ, saya kena pakai P. Dan dalam matematik biasanya, benda dia bagi mesti guna. P belum kita guna. Kat sini kita akan guna P. Apa P kita tu? 5, 2. Yang mana 5 ni X, Y kita 2. Masukkan. Bila kamu masukkan kat sini, Y 2, negatif 4/3, X kita 5, tambah C. Kadang-kadang yang ini pun ada pelajar sangkut macam mana nak buat. Cikgu saya jam cikgu sangkut ni. Kan? Kalau sangkut, pakai je kalkulator. Semua kalkulator tolong buat. Zaman sekarang ni. Macam-macam keluar ni. Tak tolong betul. Tu saya malah pakai iPad ni. Kan? Adlan ni pelik-pelik. Okey. Jadi kat sini, kita tengok kat sini. Masuk je 2. Alpha. Calculate. Dia keluar sama dengan. Tengok. Negatif. Kalau pakai kalkulator yang baru. Yang kamu beli warna putih tu. Dia macam saya punya. Negatif. 4/3. 4/3. Masukkan X kita, alpha X, kemudian X, sorry. X dah ada. 5, kemudian plus C. C biasanya kalau kalkulator baru dia boleh pakai X saja. Kamu kena masuk ke C tu, gantikan dengan X. Kan? Okey. Kamu boleh, macam saya pakai iPad dapat jawapan terus, ni tak sonoh, pengajar. Kita buat apa terus? Kita buat shift calculate. Biasanya kamu kena buat shift calculate. Kalau terus dapat jawapan. Okay? Tapi jawapan yang terbaik tadilah dalam bentuk pecahan. Kamu try calculator kamu. Okay? 26/3 letak jawapan kita. C itu adalah 26/3. C sama dengan 26/3. Oleh sebab itu jawapan kita yang final adalah Y sama dengan negatif 4/3X campur 26/3. Okey. Sekejap. Saya tengok soalan dulu. Okey. Nazifah 4/-3. Okey. Dia negatif ni Nazifah. Dia 4/-3, negatif 4/3, negatif 4/3. Semua 3/3 ni sama. Kan? Cuma ikut kita selesa tulis yang mana. Saya selesa tulis negatif kat atas. Nampak? Kalau kamu selesa tulis kat bawah tak ada ubah. Kamu tulis kat tengah-tengah, boleh juga. Cuma bahaya ni yang mana? Yang ini paling bahaya. Ini bahaya. Takut apa? Tulis laju-laju, tiba-tiba 4 bercantum. Ni bercantum. Bila bercantum, pemirsa tengok, budak ni buat mana negatif. Nampak? Okey. Sabrina, okey, kalkulator putih yang baru dapat dalam bentuk perpuluhan. X tak boleh tukar pada bentuk pecahan. Okey, kalau kamu dapat perpuluhan, kalau kamu tak biasa buat algebra, kan? Kamu dapat perpuluhan, kamu ambil je perpuluhan tu, bagi perpuluhan dalam 3 tempat perpuluhan, kau letak je perpuluhan. Letak je perpuluhan. Asalkan ada letak nombor, letak je, jangan tak letak. Nampak? Okey. Siapa tu? Syika. Okey, Syika jawab, dia cantikkan jawapan. Okey, Syika jawab cantik jawapan, maksudnya dia tak nak ni bawah per tak cantik ni. Dia jadi apa? Dia darab semua dengan 3. Jadi 3Y sama dengan negatif 4X tambah 26. Okey, Syika macam ni saya cerita kan. Kalau ikut dalam matematik yang sebenar, jawapan macam ni bila kamu bagi dikira salah. Nampak? Kenapa? Ini bukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus mesti dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C ataupun AX campur BY campur C sama dengan 0, 2. Okey, tapi dia ada tapi dia. Nampak? Dalam SPM dia ada benda yang kita panggil dia budi bicara. Nampak? Budi bicara maksudnya apa? Kamu ada buat benda ni kat atas. Contohnya kamu ada buat benda ni kat atas, tiba-tiba bawah kamu tulis benda ni. Kita akan write kat sini. Dan kita tak peduli yang ni. Nampak? Kan? Markah tetap diberi 5 markah. Tetap penuh. Bagi macam ni pun tak apa. Tak ada masalah. Okay? Cuma kamu kena ingat, kadang-kadang takut ada pemirsa yang betul-betul
Jadi bagi je pecahan-pecahan lah bagi. Tak ada masalah. Kan? Masukkan X5 tu kat mana? Yang ni. Kan? Yang ini kalau kamu pakai kalkulator biasa, senang je. Kalau pakai algebra biasa, kita hanya buat macam ni sisi padam ya. Ini saya pakai kalkulator. Kalau algebra biasa, kamu hanya perlu buat 2 tolak ni pindah sebelah. Pindah lagi mudah sebenarnya. Tolak pindah sebelah jadi tambah. Salin semua je. Dapat C. Ambil kalkulator biasa, type je benda ni, dapat jawapan. Ini lebih mudah daripada algebra. Okey? Cuma kadang-kadang dalam exam kita jam. Alamak, jam macam mana nak cari C ni, lupa. Nak pindah pun kadang-kadang sangkut. Pakai kalkulator. Ni pun pakai kalkulator. Kan? Kamu kira je yang penting. Kamu pindah-pindah pun boleh. Pindah-pindah basic je, tambah tolak. Selesaikan yang ni. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi 20/3. Tak ada masalah. Boleh. 20/3. Boleh je. Okey? Tak ada masalah. Okey, kita tengok terus Yang ini pun antara topik. Kita masuk topik lah Nanti dalam kelas nanti kita akan bincang dengan lebih dalam sikit lah. Okey. Nombor 5 topik yang nampak. Setiap soalan dalam SPM matematik kertas 2 ni bahagian A ni, kamu tak mungkin akan jadi dapat kosong. Tak mungkin dapat kosong. Belajar sikit je. Tolong belajar. Tolong pergi belajar. Yang mana tak tahu topik ni apa, pergi tengok sikit. Belajar. Dan kalau kamu masih pergi kat sekolah apa, ada cikgu ke apa, kamu push cikgu kamu. Cikgu tu kena ajar. Kamu kejar je dia. Jumpa, kejar je dia. Kan? Kejar je. Cikgu, saya nak tahu topik ni cikgu. Topik ni saya rasa macam senang boleh buat. Tapi saya dah lupa. Macam tu. Kan? Tapi kadang-kadang tengoklah macam mana nasib kamu kan. Sama ada dilayan atau tidak. Jangan putus asa. Okay? Contoh soalan ni kan. Soalan ni graf gerakan. Kan? Graf gerakan. Graf gerakan, dia ada 2 bahagian. Ada 2 iaitu graf jarak masa dengan laju masa. Nampak? Kan? Graf jarak, graf laju. Okey. Tahun ni mungkin bagi saya mungkin tahun ni saya target graf laju. Tapi tak apa, kita tengok. Soalan ni dia bagi graf jarak. Graf jarak pun tak ada masalah. Graf jarak memang banyak pakai formula je. Dia lebih mudah berbanding graf laju. Okey. Dalam darjah 4 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh masa T saat. Diberi bahawa tempoh masa zarah itu berhenti. Berhenti kat mana? Tengok. Yang sengit ni dia jalan. Dia gerak. Dia gerak. Sampai rata ni sebenarnya apa? Dia berhenti seketika. Berhenti. Lepas berhenti apa? Dia naik balik. Dia gerak balik. Nampak? Nampak? Jadi kat sini soalan, perhatikan betul-betul, jaga-jaga. Diberi tempoh masa. Tempoh masa kat mana? Dekat bawah. Jangan salah ambil. Tempoh masa kat bawah. Maksudnya kat sini tempoh masa dia berapa? 5 saat. Jadi sini 5 saat. Okay. Cari nilai K. Macam mana cari K? Senang aja. Dalam tempoh masa dalam graf maksudnya depan tolak belakang. Depan tolak belakang. Maksudnya kat sini dalam kerja kita untuk A kat sini adalah apa? K tolak 4 sama dengan 5. K tolak 4 sama dengan 5. K tolak 4 sama dengan 5. Okay. Ada pelajar, cikgu saya tak nak buat K tolak 4 mana? Ini kena pindah-pindah, saya tak faham. Yang saya tahu sini 4, sini 5. Jadi K saya congak je. Boleh? Dia dapat terus. 4 campur 5, 9. Tak ada masalah. Terus buat je. Okay. Markah berapa? 1 je pun. Kamu tulis macam ni, kamu dapat 1 markah. Okay. Kamu tulis ni je. 1 markah juga. Nampak? Soalan tanya, cari nilai K. Kamu jawab 9. 1 markah. Kamu jawab K sama dengan 9. 1 markah. Kan? Tapi janganlah sahaja pula. 9. Tak boleh lah itu. Tulis je. Tak ada masalah. Dapat terus. Okay, ada baca cikgu, saya tertulis kat sini ya. K sama dengan 9. Kadang-kadang ada pemeriksa dia tengok kesian lah. Dia pergi catatan dia kat sini pula. Dia bulat, right. 1 markah. Nak bagi juga markah ni. Yang penting kamu jawab je. Nampak? B. Soalan dia apa? Hitung laju. Okay. 4 saat pertama. Bila jumpa laju, formula dulu. Laju sama dengan jarak bahagi masa.
Jadi kadang-kadang kamu kena ingat laju tu keturunan lah apa benda. Tak payah, kita tengok formula dulu. Jarak bahagi masa laju. Okey, mana jarak kita? Untuk part saat pertama kat sini. Nampak? Kalau mudah jadikan segitiga, lagi senang. Jarak maksudnya apa? Dia mula dekat 2 sampai 12. Berapa jarak kita? Jarak maksudnya kat sini 12 tolak 2, nampak? Boleh buat jalan kerja kat gambar tu. Kalau unit tak ada dapat markah juga. Unit tak penting. Unit tak penting. Dia tanya K. Unit tak penting tau. Dalam exam kamu, unit terlupa dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Cuba kamu tengok soalan. Nanti saya tunjuk. Tengok ni. Saya buat ni dulu. Jarak. 12 tolak 2 sama dengan 10. Saya pun letak jarak saya 10. Masa berapa? 4. Cuma hati-hati masa. Tengok betul-betul dia nak apa. Saat. Okey. Kalau sini minit, sini lain. Kena tukar. Saat. Berapa saat? 4. Nampak? Lepas tu kamu pun ambil kalkulator 10 bahagi 4. Ada pelajar dia kecil-kecil dapat pecahan. Dia buat 5/2. Betul? Nampak? Ada pelajar dia tekan kalkulator. Dia kata, cikgu saya dapat ni 2.5. Betul? Unit mana? Unit dia tanya. Bila soalan tu tanya, hitung laju dalam meter saat. Apa saja kamu bagi, dianggap meter saat. Sebab tu saya kata, unit tu adalah sunatnya. Nampak? Buat dapat pahala memudahkan pemirsa. Dapat pahala tau. Memudahkan cikgu. Nampak? Tak buat, tak ada masalah. Tak ada tolak markah, tak ada. Bawa markah, 2. Tak ada dosa, Amin. Tak ada dosa, Amin. Tak ada dosa langsung. Okey. Dia kat sini. Cerita dia. C pula. Bila kita buat A dengan B dalam exam ni, buat A dengan B, okey. A dengan B dah cukup dah. Target kita dapat apa? Kalau markah dia 5, target kita dapat 3 dah cantik dah. Dah okey dah. C tu nak tambah markah. Okey. Masa siapa tu? Masa tak perlu tolak. Tak payah tolak Sabrina. Sebab kalau kita tolak boleh juga. Tapi tak sono. 4 tolak 0 Sabrina. Tak payah. Kalau kat tengah-tengah ni, kat belakang ni kena kira. Kalau dia tanya melibatkan apa? Segitiga yang kat belakang ni, pergerakan yang kat belakang, kita kena kira lah masa dia tolak. Yang kat depan tak payah. Okay? Dan biasanya kalau soalan tu kata 4 saat pertama tak payah. Ambil terus 4 saat lah tu. Okay? Katakan kamu buat, tiba-tiba kamu buat, tulis formula je ni. Tulis formula je kosong. Kadang-kadang masa kita tengah write, kita tengok, mana jawapan? Kalau saya nak bagi juga kamu, saya akan bagi 1 markah. Anggapan saya apa tahu? Pelajar ni tak sempat menghabiskan. Masa habis, mungkin soalan ni dia buat kemudian. Padahal kamu buat mula, tak lupa. Nampak? Tulis je apa benda pun. Jangan takut. Okay? C, tengok C. C ni sebenarnya, bila sampai kat C, A dengan B kamu kena score. C ni, kalau dapat, tak dapat. Jangan risau. Tambah markah 1 pun alhamdulillah. Sebab target kita adalah separuh daripada markah. 50%. Kalau semua soalan kamu buat 50%, markah kamu 50. Nampak? Tapi takkanlah semua separuh. Ada yang penuh. Cuma jangan kurang. Okay? C. Diberi laju purata. Okay. Nampak laju purata, formula dulu. Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Letak dulu. Nampak? Okay. Kemudian dia kata apa? Bagi keseluruhan pergerakan. Semua sekali. Keseluruhan pergerakan maksudnya berapa dia bagi laju purata? 1.4. Letak kat bahagian laju purata. 1.4. Letak je. Berapa jumlah jarak? Jumlah jarak senang kita tengok. Mula kat mana? Dekat 2. Habis dekat mana? 30. Berapa jumlah jarak kita? Jangan campur pula. 28 betul. Letak je 28. Mula dekat 2. Habis 30. Jadi jumlah jarak semua adalah 30 tolak 2. Dapatlah 28. Tak payah tulis jalan kerja kat bawah ni. Pening. Banyak-banyak. Conteng je kat gambar tu. Kena tolak 2. Sebab dia mula dekat 2. Dia bukan mula dekat 0. Jangan tak tolak. Orang tak mula dekat 0. Dia mula dekat 2 ni. Tengok. Jarak dia.
Start kat 2, habis dekat 30. Okey. Kemudian masa berapa? Masa dia mula dekat mana? Dia mula dekat kosong. Nampak? Dia habis dekat mana? Dekat T. Nampak? Jadi berapa masa dia? T tolak kosong. I tak seronok pula tulis. Sebab tu jangan tulis kat bawah ni. Tulis kat atas T tolak kosong T. Masukkan je T. Ini algebra biasa. Nampak? Terus kita buat tukar tempat. Jadi oleh sebab itu T sama dengan tukar tempat. 28/1.4. Tekan je kalkulator. Dapat terus berapa tu? Nuri? 20. Perlu tak unit tak? Nampak? Tak payah. Sebab dia tanya nilai T. Tempat T tu nak tulis apa kalau T? 20. Sebab tu unit terlupa, unit tak payah letak. Kecuali, dia ada kecuali. Tiba-tiba yang kita kira ni unit dia jam. Sini minit. Itu kena tukar. Jaga-jaga yang tu. Itu trik dia nak kacau. Okey? Sebab tu saya kata ni antara topik boleh buat. Kalau bahagian A ni kamu dah sampai ke soalan ke-6 dan kamu masih lagi buat dengan keseronokan. Seronokan maksudnya seronok buat dapat. Kamu dah lulus, Mat. Nampak? Dengan anggapan tak adalah semua kosong belakang tu, adalah belakang tu sikit-sikit curi markah 1 2 3 4 memang confirm lulus. Tapi kita tak nak lulus, buat apa lulus? Kurang-kurangnya kita nak kita ambil dapatkan B kat atas lah. Kan? Okey. Jawapan pen. Jawapan pen, tapi syarat dia kita bagi tahu jawapan pen ni sebenarnya kita tak ada bagi tahu syarat mesti wajib. Cuma kamu kena ingat kertas jawapan kamu akan di-scan. Nampak? Kertas jawapan kamu akan di-scan. Jadi kamu saya nasihatkan beli pen ni. Oh, promote pula pen. Nampak? Kalau boleh pen kamu ball pen, bukan pen jenis ni macam contoh. Ball pen. Kan? Dan dia mesti jangan pakai 0.5 tau. 0.5 halus sangat. Kan? Pakailah 0.7 ke atas. Ataupun saya pakai medium. Okay? Sebab bila dia scan, kalau kelabu tak nampak tau. Sebab tu kita tak galakkan kamu pakai pensel mechanical. Pensel kayu ni tak apa. Puas hati pakai pensel 2B nampak. Bawa es kotak. Kan? Clear pensel 2B tengok saya pakai pensel 2B. Clear. Scan pun tak ada masalah. Kan? Pensel mechanical tulis kecil-kecil takut nanti apa? Scan tak lekat. Kamu buat jawapan nanti orang ingat tak buat. Kesian. Rugi. Jangan. Ramai tahun lepas tu ramai yang hilang. Semakkan semula. Bila kamu tak puas hati dengan markah kamu, contoh kamu target-target dapat, kamu dah usahakan target-target boleh dah dapat kurang-kurangnya B ataupun A. Kan? Tiba-tiba dapat C. Tak puas hati. Komplain kamu dibenarkan untuk bantahan, membuat bantahan. Pergi dekat bahagian peperiksaan. Kalau kat sekolah akan tolonglah macam mana nak buat bantahan tu. Kena bayar sikit. Kena bayar, tak ada free. Kena bayar, tak banyak lah bayar dalam dulu RM50, sekarang saya tak tahu dah berapa. Satu paper RM50. Jadi kamu bayar, nanti dia akan semak semula kertas kamu. Tapi yang semak tu cikgu lain pula lah akan semak, dia akan tengok. Okay? Dan markah kamu biasanya dia tak akan boleh turun. Dia sama ada sama ataupun naik. Itu je. Jangan risau. Tapi janganlah kamu dapat A+ nak pergi semak kan, memang kena pelangkung. A+ saya tak puas hati ni, saya rasa macam jawapan saya macam tak betul semua. Memang kena kan. Kalau gagal teruk sangat tu pun rasa macam saya tak jawab sangat, banyak tak jawab, nak check juga tak payah rugi duit. Kan? Baik ambil semula paper Julai. Sebab paper mat dia boleh ambil semula. Kan? Tapi saya rasa kamu jangan ambil semula, rugi masa. Kan? Okay, kita tengok ni. Ini antara topik satu lagi yang pelajar 3 markah je. Kan? Tapi garanti dapat 2. Garanti dapat 2. 1 markah kadang-kadang sangkut lah kadang-kadang. Tapi garanti dapat 2. Tapi ramai pelajar boleh dapat penuh. Kenapa? Tengok. Bila buat soalan ni, saya tunjuk kita pakai pen ni. Pakai pen. Pada rajah di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga kesamaan. Kita tulis kesamaan ni kat sini. Tulis semula. Jangan malas. Tulis. Maksudnya mat ni write something. 2y lebih besar x tambah 2. Okey. Lepas tu jauh sikit bawah dia. Y lebih kecil daripada x. Di bawah sikit.
X lebih kecil atau sama dengan 8. Okey. Kamu tengok. Lepas kamu buat benda ni, pensel 2B pula. Kalau chief dia Y, ketua dia Y, maksudnya lebih besar lebih kecil ni dia kira atas bawah. Contoh lebih besar yang ni saya panggil atas. Dia ke atas. Loret ke atas. Yang ini chief dia siapa? Ketua dia Y. Jadi dia lebih kecil maksudnya apa? Ke bawah. Nampak? Yang ini chief dia X. X lain. X lain. Kalau X, dia kira dia kiri kanan, bukan atas bawah. Jadi kat sini lebih kecil maksudnya apa? Sebelah kiri. Jaga-jaga. Tengok betul-betul. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Yang ini. Dah ada belum? Dah. Mana? Atas. Buat nak panas sikit. Ting. Kecil je. Kemudian. Yang ini pula. Dah ada belum? Ni ada? Kat mana? Bawah. Buat nak panas sikit. Ini maksudnya kawasan ni lah. Kan? Mana seorang lagi? X8. Ni X8. X8. Ada garis tak? Tak ada garis. Bila tak ada garis, kena buat garis? Kena buat garis. Ambil pembaris. Okey, kita tengok. Kalau simbol dia ada sama dengan, garisan kamu garis terus. Jangan sikit-sikit, habis. Nampak? Kemudian belah mana? Belah kiri. Lorek. Lorek tak payah pakai pembaris. Cuma bagi cantik, bagi jelas. Jangan conteng. Jangan apa ni orang kata apa. Conteng-conteng, color-color, warna-warna tak payah. Macam tu je cukup. Buat ni 3 markah. Itu cukup. Okey. Cuma kat sini kena ingat lah. Kalau dia lebih besar atau lebih kecil, dia putus-putus. Kalau macam ni, iaitu garis terus. Okey. Ni. Simbol dia. Kalau ada sama dengan, garis terus. Kalau tak ada sama dengan, putus-putus. Okey. Kalau ketua dia Y, dia atas bawah. Kalau ketua dia X, kiri kanan. Okey. Cuma kalau ada dua-dua orang, kan? Kalau ada dua-dua orang, yang menang dia Y. Pemenang dia adalah Y. Okey. Jadi terus nombor 6, kita pergi nombor 7. Satu lagi topik, kan? Satu lagi topik. Boleh pakai pen, boleh pakai apa boleh. Tak apa, jangan risau. Yang terlepas nanti recording ada, nanti saya akan bagi kamu link. Sekejap lagi. Kan? Boleh tengok semula. Okey, tak ada masa. Nombor 7. Satu lagi topik yang pelajar boleh skor. Okey, apa nama topik dia? Teori graf. Kan? Teori graf. Ini pun boleh skor. Soalan dia agak mudah. Kita tengok. Rajah 5 menunjukkan graf tak terarah mewakili jarak bagi 6 buah bandar. 6 buah bandar. Okey, kat sini dalam teori graf sebenarnya dia ada benda. Soalan ni mudah. Ada soalan yang susah sikit. Kamu kena ingat. Kalau dia minta bucu. Bucu simbol dia V tau. Vertices. Benda yang kamu kena sama juga dengan titik. Titik iaitu huruf besar. Okay. Kalau dia minta satu lagi adalah dia panggil tepi. Simbol dia I. Itu pelik tu dia pakai simbol bahasa Inggeris. H. Yang ini adalah garis. Okay. Kemudian satu lagi darjah. Dia ada darjah. Ini D. Darjah maksudnya bilangan garis ke titik. Bilangan garis ke titik. Okey. Graf tak terarah. Lukis 2 subgraf. Paling senang. Kan? Lukis 2 subgraf. Ini jawapan. Siapa salah memang tak sono. Subgraf maksudnya adalah sebahagian daripada graf ni. Nampak? Sebagai ambillah mana-mana. Suka hati. Contoh, kamu tiru sebiji. Contoh kamu ambil apa? Saya nak lukis daripada C, D pergi ke E. Contoh. Kan? Jadi saya pun lukis mula kat sini. C, pergi kat D, kemudian pergi dekat E. Dah siap. Ini satu subgraf. Nampak? Label, okey nanti kita tengok label jaga. Kemudian satu lagi ada pelajar dia buat, cikgu saya dah buat AB je. AB je boleh? Dia buat A pergi B je.
Ni je dia buat. AB je. Nampak? Okey. Tapi apa saja ada dekat graf tu kita kena buat. Contoh CDE 20 km kita kena buat. 70 kena buat. Okey, AB 60 kena buat. Macam tu. Okey, jawapan maksudnya bukan ni saja. Kamu nak buat garis ni ke garis ni, nak buat lagi banyak garis, tak ada masalah, buat je. Kan? Boleh buat je. Sebab dia nak 2 je. Okey, buat je garis mana? Nak 3 garis ni saja ke? Nak buat 1 garis boleh, 2 garis boleh, 3 garis boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian dia minta apa? Hitung masa. Kan? Dari D ke F. Okey? D ke F, mana D ke F? D nak pergi F, okey. Jika laju purata dengan jarak terpendek ialah 80. Nampak dia keluar apa lagi? Laju purata. Tadi kita dah gunakan ni formula laju purata. Kita keluarkan pula. Laju purata sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Apa dia bagi? Laju purata 80 km per jam. Jumlah jarak. Dia nak apa? Jarak terpendek. D pergi F. Jom kita tengok. D nak pergi F. Mana paling pendek? Kita tengok, kena tengok satu. Contoh kalau saya ikut sini. 70, 80, 150. Saya buat. Kalau saya ikut D, E, F, saya akan dapat 150. Kalau saya ikut D, A, F. D, A, F, 120 saja. Okey, kalau saya ikut, dia ada jalan lain sebenarnya. D, A, E, F. D, A, E, F. D, A, E, F. 10, 60, 80, 140. Jadi kita hanya perlu ambil pemenangnya saja. Tak payah banyak pemenangnya. Siapa pemenangnya? Yang inilah. Maksudnya pemenang dia adalah 120 km. Pergi masukkan kat sini. Jarak dia 120 per dengan masa. Dapatlah cari masa macam tadi kita buat. Tukar tempat. Jadi masa sama dengan 120 per 80. Ambil kalkulator saja. Terus dapat 1.5 jam. Tak letak unit pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau macam ni, kalau bagus, tak dapat pahala. Okey. C ke D ke E. Dia C tak ada kaitan, dia nak D pergi ke F je. Kan? Kena ingat, kena tengok soalan dia. D, dia nak dia dari D ke F. Jalan terdekat. Ambil je, paling pendek. D, A, F, D, E, F. Dua tu. Mana pendek kita ambil. Sebab dia kata dia nak jarak terpendek. Okey, dapat terus. Lepas tu. Boleh okey. Jadi saya akan sebenarnya masa pun dah habis, tak sempat kita nak buat banyak Okey. Saya akan terus pergi dekat nombor 9 terus, tak apa. Ambil masa satu lagi. Give me 5 minutes. Kim, 5 minit boleh Kim? Mana Kim? Okey. Nombor 9 yang ini antara yang saya target juga. Untuk kamu tahun ni, sebab ini antara benda baru yang kamu belajar dalam silibus kamu. Sebelum ni tak ada. Ini melibatkan apa ni? Plot kotak. Plot kotak. Kena ingat okey. Seterusnya kita tengok kat sini. Jadual 2 menunjukkan satu set data. Jadual 2 satu set data. Dia bagi set data macam ni. Bila dia bagi set data macam ni, kamu nampak benda pertama kamu buat pergi susun. Pergi susun daripada kecil ke besar. Susun je. Kan? Kat mana nak susun? Dia tak bagi tahu kat mana. Dia suka hati lah. Sini boleh. Jadi kita ambil. Contoh susun. Susun je. Paling kecil. 21 ada pergi. Saya kadang-kadang kat sini saya sangkut ni. Okey, 21 paling kecil. Potong. 22. Okey. Potong. 23 mana? Ada tak 23? Tak ada. Okey, 26, 25. Kalau salah kamu tegur 25,
Lepas tu 26. Okey, lepas tu 27. Okey, lepas tu 28. Oi. 28, lepas tu west 30 sini tu. 29 tak ada kan? 30. 30 habis. Okey, 32. 32. Kalau salah, kalau ada sangkut kita selit je eh. Dia tak susun, tak turun susun pun. Kita buat sendiri. 32, 34, 36. Okey, then 38, 39. Okey, 40. Alamak, tak apa. Kita langgar je. 40 dah. 42. 42, 44, 46. Dia tak suruh susun, kita buat. Nampak? Berdasarkan data, bina satu plot kotak di ruang jawapan dan seterusnya hitung julat antara kuartil. Okey, plot kotak macam mana? Plot kotak ni formula dia simple saja. Kamu kena buat satu kotak yang mana ada 4 titik dekat kotak tu. Yang penting. Okey, ini titik penting macam tu. Yang ujung ni kita panggil dia yang minimum. Siapa minimum daripada ujung ni? 21. Nampak? Jadi kita kena start dekat 21. Tapi kita kena cari dulu kat mana line kita nak buat macam tu. Contoh saya mulakan 21, 25, sini 21. Ini titik saya. Nampak? Lepas tu apa? Ujung ni maksimum. Maksimum siapa pada ujung? 46. 46. Kat mana 45? 46 terus ni. 46 terus. Okey. Kemudian yang ini kita panggil dia apa? Yang ini kita panggil dia kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Yang ni kadang-kadang sangkut. Bila nak buat kuartil, kamu kena kira dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bila 16, maksudnya 16 bagi 2, 8. Jadi kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Yang ini pun, geng ni pula. Jadi sebelah kiri 8, sebelah kanan 8. Okey. 8 ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagi 2. Dia dapat seorang 4. Nampak? Jadi dekat celah-celah ni kita kena dapatkan dia punya apa? Kalau tak dapat tepat kena ambil purata. Contoh macam ni. 26 dengan 27. Siapa tengah-tengah dia? 26.5. 32 dengan 34. Siapa tengah-tengah dia? 32 campur 34 bahagi 2 boleh. Congak pun boleh. 32, 33, 34. 33. Nampak? 39 dengan 40. Siapa tengah-tengah dia? 39.5. Yang ini kita panggil dia kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Jadi kuartil pertama kita 26.5. Dia tengok. Okey. 33. Situ. 39.5. Buat garis. Buat garis. Pilihlah berapa kotak kamu nak buat. Contoh saya nak ambil 4 atas 4 bawah. Boleh. Tak ada masalah. 5 pun boleh. Kita buat ikut kita. Suka hati kita je. Yang penting kita buat. So saya ambil sini. Okey, garis. Kuartil saja yang garis. Kemudian yang ini buat kotak dia. Okey, sambung ni. Dalam ni jangan sambung. Okay. Ini namanya plot kotak. Siap. Okey. Kemudian dia minta apa? Hitung julat antara kuartil. Okey. Julat antara kuartil. Sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga kita 39.5 tolak kuartil pertama 26.5. Kuartil ada 3 je. Jangan banyak.
Kan? Kuartil pertama, kedua, ketiga je. Okey. Nah, kita dapat 9.5 tolak dengan 26.5. Kamu akan dapat 13. Ini julat. Cukup kan? Okey. Jadi mukadimah dia macam itulah setakat untuk hari ni, setakat ni dulu. Kan? InsyaAllah. Okey, jadi saya akan serahkan kepada Abang Hakim kembali. Okey. Okey, Kim. Alright. So sebelum kita sebelum tu just nak tanya macam mana dengan awak semua rasa best tak dengan cikgu